Apa itu piramid pada kura-kura darat? Piramid pada kura-kura darat ini berlaku apabila cangkerang tu berbentuk seperti tiga segi. Okey, cangkerang dia tu berbentuk bonggol, menaik seperti piramid. Anda boleh lihat sini, dia menaik, okey, seperti piramid. Piramid ini berlaku kerana dari segi pencahayaan, mungkin kurang pencahayaan, pemakanan, kelembapan dan juga persekitaran kura-kura darat ni. Jadi seperti mana yang kita tahu, sebenarnya piramid ini tidak boleh di reverse. Maksudnya kalau berlaku piramid pada kura-kura darat ni, dia tidak boleh reverse, dia tidak boleh kembali kepada bulat. Tetapi mengurangkan tu boleh. Kalau dikira tidak sihat tu, sebenarnya kalau kita jaga pemakanan dia, dia tetap akan sihat walaupun berlaku piramid. Tetapi ada masalah dia apabila berlakunya piramid ini, iaitu kura-kura darat itu tidak boleh mating ataupun mengawan. Dia jantan tu akan menghadapi masalah untuk naik di atas kura-kura betina yang mengalami piramid. Bila ada bonggol tu, dia susah untuk mengawan. Jadi proses mating tu akan jadi lebih sukar. Dan juga kura-kura darat ini juga bila dia mengalami piramid, dia kurang aktif lah. Dia kurang aktif untuk berjalan-jalan kerana terdapatnya ketidakseimbangan cangkerang tu. Jadi dia pun mungkin dia akan berjalan sekejap, dia akan berhenti. Rehat dia tu lebih lama daripada yang bulat ni. Sebab keseimbangan tu. Berbeza dengan yang bulat ni, dia akan menghabiskan masanya untuk berjalan. Jadi kalau sebagai penjaga dia, saya akan pastikan dia aktif. Kalau dia rehat, saya akan ambil letak di bawah lampu. Kadang-kadang saya akan bagi dia makanan. Saya akan pantau dia makan ke tidak. Dan juga untuk yang jenis begini, kita kena berikan kalsium seperti tulang sotong. Bagi dia tulang sotong untuk memastikan dia dapat menerima kalsium tu. Ada satu kajian di University Veterinary Medicine daripada Australia. Dia ada mengkaji bagaimana kenapa terjadinya piramiding atau piramid pada kura-kura darat ni. Okey, kajian itu dia mengambil kura-kura darat jenis redfoot tortoise. Okey, kura-kura darat jenis redfoot tortoise ni dibahagi kepada dua kumpulan. Satu kumpulan tu diletak dalam box yang kering, iaitu lapis alas yang kering. Kumpulan kedua, dia letakkan redfoot tortoise tu di box di alas yang lembap. Kedua-dua kumpulan ini diberikan makan yang sama, penjagaan yang sama selama berbulan-bulan. Semua sama. Jadi apa yang berlaku selepas beberapa bulan kemudian, didapati kumpulan kura-kura darat redfoot ni yang bahagian kering ni mengalami pyramiding. Berbeza dengan yang bahagian lembap ni tidak mengalami pyramiding kerana dalam keadaan yang lembap. Jadi dalam kajian itu mereka dapat menyimpulkan bahawa sebenarnya peringkat awal tu adalah peringkat yang paling penting untuk supaya mengelak kura-kura ni daripada pyramiding, terutama sekali ketika masih baby. Dan tahun yang pertama itu adalah tahun yang kritikal. Kura-kura darat ni apabila masih baby, sama seperti haiwan lain, kalau masih baby dia akan mengalami satu fasa, iaitu fasa pertama. Fasa pertama ini adalah perlu untuk kita memastikan dia sentiasa sihat dan juga tidak berlakunya pyramiding pada kura-kura darat, agar bila dia membesar selepas tahun kemudian, pyramiding tu tidak akan muncul, malah tidak akan berlaku. Kalau berlaku pun tidaklah seteruk yang dialami. Selalunya piramiding ini memang berlaku di kalangan penjaga haiwan eksotik atau penjaga kura-kura darat itu sendiri. Jadi sekiranya anda mau cangkerang yang bulat, yang cantik, anda bolehlah dapat beli yang saiz 2 inci dan jagalah elok-elok. Berikan segala keperluannya, penuhi segala apa yang diperlukan. Okey, jaga elok-elok. Tetapi sekiranya anda terbeli yang jenis piramid, maka anda juga kena beri komitmen yang tinggi untuk memastikan piramid itu tidak teruk. Tetapi yang penting kura-kura tu dalam keadaan yang sihat, cergas dan juga tidak mengalami sakit atau penyakit yang lain.